Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bincang latihan seterusnya 5.3 ya. Jadi kita tengok dulu soalan objektif. Soalan yang pertama 2014, rajah 32 menunjukkan 1 liter dengan suis automatik ya. Jadi kita ada transistor kat sini. Okey, kita ada bekalan kuasa 6 volt di sini ya. Dan kita ada perintang pekercahaya di Q dan ini adalah perintang ya bernilai 10 kilo ohm sebagai pembagi voltan dengan perintang pekercahaya lah. Okey, ini kita panggil tepi ni kita panggil pembahagi voltan ya. So, tepi ni kita panggil pembahagi dipanggil pembahagi voltan ya. Antara perintang 10 kilo ohm dengan PPC ya. Perintang pekercahaya. Okey, ini adalah perintang ya yang diletakkan pada litar tapak. Ini litar tapak ya. Okey, apakah Q ya? Okey, kita dah jawab dah. Q tu apa ya? Sebab kita dah cerita tentang gambar rajah tersebut ya. So itu Q adalah perintang pekercahaya ya. Macam nak kenal kelas, nampak ni lah ya, nampak dia ada perintang kat tengah dia dan dia ada anak panah ni ya. Tunjukkan dia sensitif pada cahaya ya. Okey, dia tak tanya operasi ya, cuma tadi cikgu perkenalkanlah apa yang ada kat situ ya. Okey, seterusnya nombor 2 ya, soalan 2015. Rajah 34 menunjukkan 1 liter bertransistor. Okey. Apakah nilai beza keupayaan apabila ya beza keupayaan VR yang atas ni ialah 3 volt dan bawah ni VI dia adalah 5 volt. Okey, ini 3 volt. Okey. Dan ini adalah 5 volt. Okey. Jadi apakah nilai beza keupayaan V apabila nilai yang ada tu lah ya. Jadi macam mana kita nak tahu nilai beza keupayaan dia ya? Nilai beza keupayaan V. Okay, nilai beza keupayaan V ni yang nilai kelas untuk keseluruhan. Okey. So macam mana kita nak tahu ya? Senang saja sebenarnya. Nilai pembagi voltan ni, pembagi voltan dulu ni ya, adalah mewakili nilai beza keupayaan keseluruhan. Jadi sebenarnya kita campur je kelas ya. V sama dengan VR tambah dengan VI ya. So VR tadi 3 volt. Okey. VI 5 volt. So jawapan dia 8 volt. Jadi jawapan dia D. Sangat senang lah kalau ditanya soalan macam ni ya. Nilai keseluruhan V. Begitu jugalah kalau ditanya VR ataupun VI ni. Kita tolak sajalah ya bila kita tahu nilai V yang kat depan ni. Ya, biasanya dia akan tanya salah satu lah. Sama ada dia nak V keseluruhan ataupun dia nak VR ni ataupun VI ya. So ini antara contoh litar ya yang melibatkan transistor kat sini ya. Sini ada transistor, ada geganti. Ini sebenarnya kalau kita tengok rupa ni ya, ini adalah perintang pekesuhu. Okey, kalau tadi pekercahaya ya. Beza dia pekercahaya tadi dia ada anak panah lah ya. Kalau perintang pekesuhu ni dia ada simbol macam ni lah. Dia ada garisan seperti ni ya. Okay, ini perintang biasa lah ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 3. Okey, 2012 ya. Rajah di bawah menunjukkan 1 liter bertransistor. Okey, apakah bacaan V2? Okey, V2 yang sini dia nak apabila V1 ialah 1.5. Ni macam cikgu cakap tadi ya. Kalau tadi dia nak keseluruhan di tepi ni. Ya, tapi sekarang di sini kita ada keseluruhan dia ialah 6 volt. V keseluruhan adalah 6 volt. Ya. Dia nak V1 ya. Dia nak V2 ya. Apabila V1 ni adalah 1.5. Yang ni kita tolak je lah kelas. Ya. Sebab kita tahu V sama dengan V1 tambah V2. Ya. Jadi V kita ada 6. Ya. 6 volt. Okey. V1 ialah 1.5. Okey, tambah dengan V2 yang kita tak tahu. So kita nak dapat V2, kita tolak je lah ya. 6 tolak 1.5 ya. Maka kita dapatlah jawapan dia 4.5. Dah ada jawapan kat situ kan. Okey, B.
Okay, itulah jawapan dia ya. Okey, seterusnya ya. Soalan nombor 3 sudah. Soalan nombor 4. Okey, Rajah, dalam litar manakah diod pemancar cahaya LED ya akan menyala apabila suis dihidupkan. Okey, ini kita tengok sambungan litar tersebut dengan transistor ya. Okey. Ada 4 gambar lah kat sini ya. Jadi kita tengok satu persatu. Adakah A ni menyala? Okey, kalau kita tengok kita tengok yang ni macam menyala je kan. Dia lalu transistor, dia boleh lalu ni ya. Okey. Tapi adakah memadai bentuk litar macam ni? Okey, yang ni kalau kita tengok terminal positif dia ke atas ya. Okey, adakah dia boleh lalu? Okey, kalau C pula, yang C ni nampak jelas tak boleh kelas sebab positif ni, yang ni kan dah songsang dengan dia positif nak lalu tak boleh, tak lepas. Okey, kalau bawah, positif nak lalu pun tak boleh ya. Okey, jelas lah ya, gambar C dengan D ni memang tak boleh ya. Kenapa cikgu kata tak boleh? Sebab, okey, kamu tengok terminal positif yang disambung kepada transistor Ini transistor NPN ni. Sebab anak panah dia ke bawah ya. Jadi arus nak lalu. Sebab ni dah songsang. Tak boleh. Maka dia jadi pincang songsang ya. Ni pun samalah keadaan dia. Cuma yang ni dia tak lengkap, tak ada pembagi voltan. Ya. So yang ni tak boleh, yang ni tak boleh lah. Okey, yang ni sebenarnya tak lengkap ya. Okey, yang ni, yang tadi, yang kalau kita tengok A dengan B tadi, dua-dua boleh lalu bila kita tutup suis sebab arus dari sini. Okey. Tapi yang ni tak lengkap sebab dia tak ada pembagi voltan. Okey, yang ni pun sama, dia boleh lalu, dia ada LED, dia akan lalu transistor. Okey, lengkap. Begitu juga dia nak lalu yang sini lah, tak ada masalah ya. Jadi jawapan dia tentulah B. Okey. Sebab A ni dia tak lengkap. Okey, so jawapan untuk soalan ni yang manakah menyala, sebenarnya kamu tengok anak panah ya kelas antara terminal positif dengan transistor. Okey, sebenarnya sambungan kathod dengan anod juga sebenarnya ada kaitan ya. Okey, soalan nombor 5. Okey, mentor pada litar manakah menyala? Masih lagi tanya mentor manakah yang menyala ya. Okey. Yang ni sebab dia mentor ya. Kalau kita tengok bawah ni ada bekalan kuasa, atas ni pun ada. Okey. Jadi sebenarnya adakah arus tu boleh mengalir melalui transistor tersebut? Okey, yang ni kita tak boleh tak mengalir. Dah bertentangan dah kelas. Okey, belah sini, belah litar tapak tak ada masalah, belah sini tak boleh. Ya, litar pengumpul ni tak boleh. Okey, yang ni dia lalu ke atas, lalu ke bawah. Okey, lengkap. Yang ni, belah sini pula tak boleh. Okey, yang ni, yang nombor 5 ni. Okey, ni dah nampak jelas dah tak boleh kelas. Tak boleh. Yang ni pun sama. Tak boleh. Ni confirm dua-dua tak boleh. Ni tak boleh, ni pun tak boleh. Okey, yang ni, boleh tak? Okay, sebenarnya tip dia kamu tengok anak panah kelas. Okey, dia boleh lalu ni anak panah ni. Okey, lengkap. Untuk litar bahagian pengumpul. Ni litar pengumpul. Okey, litar tapak. Okey, dia naik ke atas, dia lalu ikut perintah, dia lalu boleh, dua-dua boleh, ni boleh. So, sebenarnya sangat senang ya. Nak tengok dia boleh mengalir ataupun tidak, kita tengok sambungan ya, terminal bateri kita dengan transistor sahaja. Ya, tak kisah transistor tu NPN ataupun PNP. Di sini semuanya guna NPN ya. So, jawapan dia D. Okey, seterusnya kita tengok soalan struktur ya. Rajah ya di bawah ya menunjukkan pintu lift dilengkapi dengan pemancar cahaya dan pengesan yang merupakan perintang peka cahaya ya. Jika perintang peka cahaya mengesan cahaya, suis geganti dihidupkan ya. Suis geganti kat sinilah. Dan pintu lift akan ditutup.
Okey, rajah di bawah menunjukkan litar elektronik bagi sistem kawalan pintu lift tersebut, ya. Jadi pintu lift ni dia punya sensor dia lah, ya. Dia ada pemancar cahaya dan dia ada pengesan yang merupakan kita ada perintah peka cahaya, ya, yang sensitif pada cahaya, ya. Jadi perintah peka cahaya ni dia sensitif, ya, dan keadaan itu akan menyebabkan switch geganti dapat hidup dan dapat memberikan bekalan kuasa pada litar kedua ni, ya. Okey, soalan pertama, nyatakan hubungan antara keamatan cahaya yang diterima oleh perintang, ya. Peka cahaya. Okey, jadi kita tahu hubungan dia, ya, berdasarkan keamatan cahaya semakin semakin tinggi keamatan cahaya, maka semakin rendah rintangannya. Okey. Sebab dia sensitif pada peka cahaya. Perintah peka cahaya ni dia sensitif pada cahaya. Apabila ada cahaya, rintangan dia akan jatuh secara mendadak. Maknanya apabila keamatan cahaya tinggi, ya, maka R ni akan jatuh. So hubungan dia adalah hubungan yang songsang, ya. Okey, seterusnya kita tengok lagi soalan dia. Okey, lengkapkan litar pada rajah di atas dengan melukis perintang dan perintang peka cahaya dengan menggunakan simbol-simbol di bawah. Inilah kat mana nak letak perintang peka cahaya ni supaya dia boleh menyala, ya. Menyala dan berfungsi. Nak letak kat atas ke, nak letak kat bawah, ya. Maknanya dua-dua tu dia lukis, ya, tapi mana satu kamu nak lukis. Sebab kalau kamu salah lukis, ya, dia tidak berfungsi lah, ya. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan skema jawapan dia dekat sebelah ni lah, ya. Dan seterusnya kita terus tengok soalan dia lah, ya. Seterusnya dia kata terangkan bagaimana litar itu berfungsi. Okey, kita tengok dia punya skema jawapan, ya. Okey, inilah, ya. Jadi perintah peka cahaya ni kamu lukis di bahagian atas. Okey, perintah satu lagi lukis di bahagian bawah, ya. Jadi inilah keadaan dia. Kalau kamu salah lukis kedudukan ni, dia tidak akan berfungsi, ya. Jadi kita tengok penerangan dia macam mana dia berfungsi. Okey, ni cara dia berfungsi, ya. Jadi keamatan cahaya tinggi akan menghasilkan rintangan yang rendah, ya, dalam perintang peka cahaya. Atasnya PPC. Menyebabkan voltan tapak tinggi, ya, merentasi perintang. Jadi gini, ya. Jadi bila ada cahaya, ya, bila cahaya, maka perintangan di sini, rintangan pada perintang peka cahaya ni dia akan jatuh. Okey, bila rintangan sini jatuh, banding dengan rintangan bawah ni tinggilah, ya. Automatik dia tinggilah sebab kita membuat perbandingan. Sebab itu dua ni kita panggil pembahagi voltan, ya. Jadi bila perintah peka cahaya ni dia boleh tinggi, dia boleh rendah lah. Maknanya dalam keadaan tak ada cahaya dia tinggi. Bila dia ada cahaya dia jatuh mendadak, ya, dia jadi rendah. Bila rintangan dia rendah, ya, akan menyebabkan bila kita buat perbandingan rintangan bahagian bawah ni tinggi. Bila rintangan tinggi kat sini, maka voltan dia tinggilah sebab rintangan voltan dia berkadar terus, ya. Jadi bila voltan tinggi, memang sinilah kita nak kelas, ya. Voltan sini adalah voltan tapak. Ni kan litar tapak ni, ya. Jadi voltan tapak akan tinggi, ya. Maka dia boleh menghidupkan transistor ni dan seterusnya, ya. Dapat kita hidupkan geganti ini, ya. Dan geganti ini kita tahu fungsi dia menghidupkan litar kedua, iaitu litar pengumpul ni, untuk menghidupkan motor ni, ya. Sebab motor ni dia perlukan bekalan voltan yang tinggi ni, 240 volt, ya. Jadi dengan adanya geganti, kita hanya gunakan arus yang kecil pada litar awal, litar primer. Dan litar yang kedua itu litar pada motor ni lah, ya. Bukan litar tapak ni, ya. Bukan litar pengumpul, ya. Litar pada motor ni. Dia perlukan voltan tinggi, maka dia dapat hidupkan motor ni dengan voltan yang
tinggi. Itu secara cikgu ceritalah. Kamu boleh tengok kat sini lah. Ya. Bila kat mata cahaya tinggi menghasilkan rintangan lebih rendah dalam perintang peka cahaya, maka wautan tapak tinggi sini. Okey, kamu pelik. Kenapa wautan tapak tinggi? Sebab rintangan kat bawah ni dah jadi tinggi bila kita banding dengan perintang peka cahaya. Wautan tinggi, rintangan tinggi, transistor hidup, ya, maka dia menghidupkan geganti untuk menghidupkan motor yang kita kendaki. Nampak? Ya, transistor dihidupkan, arus pengumpul yang besar mengalir melalui suis geganti dan mengaktifkan litar bagi motor pintu. Maka boleh beroperasi lah. Ya. Itu yang berlaku lah. Ya, so 4 markah kat sini. So, jadi cikgu ceritakan dia punya prinsip kerja. Ya. Darjah 12.3 menunjukkan satu litar yang digunakan untuk menguatkan arus. Okey. Ditanya nyatakan sama ada terdapat bacaan pada microammeter dan milliammeter apabila S1 dihidupkan. Okey, yang ni kita hidupkan. Okey, maknanya kita tutup lah. Yang ni hidup. Okey, S2 ni kita matikan. Ya. Jadi apa berlaku? Baca microammeter. Okey, microammeter duduk kat litar pengumpul. Dan milliammeter adalah sifar. Okey. Microammeter duduk dekat litar tapak. Ini litar tapak, ya. Okey, ini litar tapak. Okey, ini adalah litar pengumpul. Okey, jadi bila kita hidupkan S1 ni, ya, bacaan microammeter dan milliammeter kedua-duanya sifar. Ni microammeter kosong. Ini pun kosong. Okey, kalau S1 sajalah kita hidupkan, ya. Okey, tapi ya, kalau kita S1 ni kita matikan, ya, kita offkan dia, kita biar terbuka. S2 pula kita hidupkan. Okey, maka microammeter ni akan menunjukkan satu bacaan. Okey, dia ada bacaan. Okey, dia ada bacaan. Betul tulisan cikgu, ya. Okey, bacaan. Okey. Milliammeter ni masih lagi sifar. Okey. Bagaimana nak dapat milliammeter ni? Jadi kena kedua-dua switch ni tutup. Baru dapat bacaan sebab melalui transistor ni, ya. Di sini dia tak cukup lah, ya. Jadi micrometer ada sikit bacaan, millimeter langsung tak ada, ya. Apabila switch S2 ni kita hidupkan dan S1 kita matikan, ya. Okey, seterusnya soalannya, terangkan bagaimana litar tersebut berfungsi sebagai penguat arus, ya. Di sini ada dia punya penerangan lah, ya. Apabila riostat dilaraskan, ya, satu arus tapak yang berubah-ubah dihasilkan. Mana riostat? Riostat dekat sini, ya. Kita laraskan riostat, maka arus tapak yang berubah-ubah kita hasilkan, ya. Perubahan kecil dalam arus tapak menyebabkan perubahan yang besar dalam arus pengumpul, ya. Sebab itulah dia boleh berfungsi, ya. Jadi awak IC ni dia sangat bergantung kepada IB, ya. IB yang kecil, maka IC ni kita akan dapat berganda, ya. Kita akan dapat berkali ganda, ya. Itu dia. Okey. IB dia tak terpengaruh dengan IC, ya. Tapi IC ni litar tapak, arus tapak lah. Dia sangat dipengaruhi oleh litar. Ini adalah litar pengumpul, kolektor, ya. Dan ini adalah litar tapak. Okey, so litar pengumpul ni sangat bergantung kepada arus tapak, ya. Arus tapak kecil dia akan dapat nilai berkali ganda, ya. Tapi arus tapak ni dia tidak bergantung kepada arus pengumpul ni, ya. Jadi sebab tu tadi bila kita tutup switch, kita buka ya, kita hidupkan switch S2 ni, kita tutup dia, maka microammeter ni ada bacaan, ya. Millimeter tak ada bacaan. So itulah yang berlaku, ya. Okey, 2 markah lah, 2 poin kat sini, ya. Okey, seterusnya soalan D. Berdasarkan rajah 12.3, bacaan micrometer ialah 10 micrometer dan bacaan millimeter ialah 1 miliampere, ya.
Okey, hitungkan pembesaran arus dengan menggunakan formula pembesaran M. Pembesaran sama dengan IC arus pengumpul bahagi dengan IB. Okey, sini cikgu dah bagi skema dia lah. Okey, masuk je lah ya. Nilai IC tadi 1 miliampere. Okey, bahagi dengan nilai makro. Okay, cuma makro ni kita tak boleh biar dalam mikro lah sebab ni atas ni mili. So kita kena tukarkan kedua-duanya, tak payah kita tukar pada mili lah, kita tukar pada ampere ya, nilai asas dia. Jadi kalau mili nak tukar pada ampere 10-3 lah kat sini ya. Dan mikro 10-6. So bila kita bagi kita akan dapat nilai ya. Nilai dia adalah 100 kali ganda. Okey, tak ada unit ya sebab ini adalah nilai pembesaran. Okey, maka tak ada unit lah, gandaan dia saja ya. Okey, seterusnya soalan nombor 2 sudah. Okey, kita ada sikit lagi pengiraan arus pengeluar ya. Tadi dia nak pembesaran, kita nak sekarang IE. IE ni arus pengeluar lah ya. Okey, kita tahu ya. Nilai IE ni adalah gabungan IB tambah IC. Okey, IE ni dia pengeluar ya. Itu arus tapak tambah dengan IC ya. Jadi ni dia punya kiraan lah ya. Jadi kita tambah sajalah 10 mikroampere tadi tambah dengan 1 ampere tapi tukar pada unit yang sama ya. Jadi kita akan dapat nilai dia 1.01 kali 10 negatif 3 ampere. Ya, dapatlah 2 markah. Yang atas ni 3 markah kelas. Ya, kamu masukkan nilai dalam formula 1 markah. Pertukaran pertukaran unit awal ni ya, daripada mikro dan mili kepada ampere ni 1 markah dan jawapan akhir tanpa unit 1 markah. Di sini tak nak unit ya. Okey, kat sini 2 markah lah ya, penggantian nilai dalam rumus yang diberi dan jawapan akhir lah ya. So markah dia semuanya 2 ya. Okey, seterusnya kita masuk soalan 3. Rajah menunjukkan sebuah litar rektifikasi gelombang setengah. Rektifikasi ni kita tahu pertukaran arus ulang-alik kepada arus terus. Okay, namakan komponen S. Nampak kat sini S. S ni apa? Dah tentu dia adalah, okay, nampak ada anak panah tu kelas. Itu adalah diod. Okay. Seterusnya, terangkan bagaimana komponen S digunakan untuk menghasilkan rektifikasi gelombang setengah. Kenapa setengah? Sebab diguna satu sahaja kat sini ya. Jadi bagaimana dia berfungsi? Okay, kita tengok kat sini lah ya. Okay, panjang sikit dia punya tu. Okey, kat sini ya, kamu boleh tengok lah ya, nak bahasa Melayu boleh, nak bahasa Inggeris boleh, nak bahasa Melayu boleh. Okey. Diod ni berfungsi kat sini, boleh tengok ya. Dalam setengah kita yang pertama, arus yang melalui diod S ya, kerana volta yang dibekalkan adalah positif ya. Dan dalam setengah kita yang kedua, arus tidak boleh melalui diod S kerana volta yang dihasilkan dia adalah negatif. Maknanya tak boleh patah balik ya. Okey, diod S membenarkan arus melaluinya dalam satu arah sahaja dalam setengah kita yang pertama sahaja ya. Itulah ya, markah dia lah ya. Mana 4 markahnya ya. Jadi kita nyatalah kita pertama tadi. Okey, arus dia adalah yang melalui diod ya. Okey, kita pertama okey berapa ya? Okey, arus dia adalah yang positif. Kita yang kedua ya, arus yang dibekalkan adalah negatif. Okey, dia hanya benarkan arus mengalir satu arah sahaja. Ya, iaitu kita yang pertama ya. Dapatlah 4 markah ya. Ni 1 markah atas, bawah ni 2. Okey, sini ada 3 dan 4 ni. Okey, diod S dia benarkan satu arah saja, 1 markah. Ya, dalam setengah kita yang pertama ni 1 lagi markah. Ya. Jadi maknanya dia benarkan untuk pengaliran yang sini sajalah. Kita positif pertamanya lah. Dia tak boleh patah balik. Walaupun arus lalik sebenarnya dia boleh begitu ya. Macam itulah. Okey. Okey, seterusnya Rajah 12.2 menunjukkan sebuah litar
transistor yang boleh menyalakan lampu P secara automatik. Ini lampu P. Okey, di sini kita ada dua perintang, satu 20 kilo ohm, bawah 10 kilo ohm dalam pelbagi voltan, ya. Okey, tentukan beza keupayaan melintasi titik X dan Z. X dan Z. Okey, berapa beza keupayaan dia, ya? Kita ada nilai keseluruhan 6 volt. Kita ada nilai perintangnya ni. Sekarang ni dia nak nilai X ke Z. Kalau ikut X ke Z ni keseluruhan litar ni lah, ya. Jadi dah tentu jawapan dia 6 volt. Ada kat sini lah, ya. Okey. Sebab dia ambil daripada nilai bekalan kuasa, ya. Kalau daripada X ke Z ni tak ada persoalan langsung kelas. Memang dia akan ambil terus nilai sini. 6 volt. Okey. Tentukan jumlah rintangan antara titik X dan titik Z. Okey, jumlah rintangan antara, okey tak nampak. Sikit. Okey. X hingga Z. Okey, jumlah rintangan dah ada. Apa kita buat? Kita campur je lah kelas, ya. Tak ada masalah pun, ya. Macam ni lah, dia dah bagi dah kat tepi tu, ya. So yang ni tadi 6 volt. Okey, yang ni kita campur, ya, sebab dia nak X hingga Z. Benda dah ada kelas, ya. Jadi 20 tambah 10. Kita akan dapat 30 kilo ohm. Okey, itu keseluruhan dia lah. Hitungkan arus yang mengalir melalui XZ. Okey, kita ada nilai rintangan, kita ada nilai voltan. Tak ada masalah rasa untuk kira, ya. Kita gunakan, ya, menggunakan rumus apa, ya? V sama dengan IR, ya. So V kita ada nilai okey, kita keluarkan nilai lah, ya. V kita ada 6 volt. Okey. I kita tak tahu. R kita ada tadi berapa? 30 kilo ohm. Kita kena tukar pada ohm, maka dia jadi 3000 ohm. 30,000 kelas. Sebabnya ni dah 30. Okey, kita tambah lagi, ya. Sudah jadi 30,000 ohm. So, masukkan dalam formula V sama dengan IR sahaja, ya. So, masukkan formula V sama dengan IR. So, kita kali je lah, ya. Ni 6. Ini I tak tahu. Kita kali dengan 30,000. So, dapatlah I ni 6 bahagi 30,000. So, kita akan dapat 0.0002 ampere. Alright. Okay, jawapannya ada kat sini lah, ya. Cikgu tunjuk pengiraan ni je lah, ya. Tapi ni dah ada kelas, ya. Okey, seterusnya dia nak hitungkan beza keupayaan YZ. Mana YZ? Okey, YZ separuh dia, ya. Kita dah ada nilai rintangan antara XZ. Kita dah ada XZ tadi kan? Kita ada XZ keseluruhan, ya. Sekarang ni dia nak YZ separuh je. So, beza keupayaan yang melintasi YZ, ya. Kita ada arus, ya. Arus kita, keseluruhan kita ialah 0.02 ampere, ya. XZ tadi, ya. Sekarang ni kita nak YZ, okey. Jadi, beza keupayaan YZ, ya. Arus kita gunakan V sama IR lah, ya. Kat sini pun ada tulisan, ya. Kamu boleh tengok lah. Okey, V sama dengan IR. Okey. Rintangan kita tadi, ya, nilai dia 10 lah. Sebab dia memang ada kat sini dah 10. Okey. Jadi, 10 kilo ohm tukar pada ohm 10,000, ya. Kat sini ada nampak jawapan dia lah. So, gunakan V sama IR. I kita 0.02 kali dengan R. Maka kita dapatlah nilai dia 2 volt. Nanti tunjuk kat sini. Masih lagi guna V sama IR lah kelas, ya. V sama dengan I. Cuma kita gunakan nilai perintang dia lah. Perintang YZ itu 10 kilo ohm. 10 ni kita tukar, ya. 10 ni kita tukar daripada kilo ohm ke ohm lah. Dia jadi 10,000 ohm. Masuk sajalah dalam V sama IR, ya. Kita akan dapat nilai dia 2 volt, ya. Iaitu ini tadi lah 0.0002 kali 10,000, ya. So,
Kita dapatlah 2 volt. Itu pengiraan dia ya. Okey, seterusnya soalan esei. Rajah D menunjukkan litar yang mengandungi transistor yang bertindak sebagai switch automatik. Okey. Kita ada transistor, kita ada LED, kita ada pembagi voltan, perintang dengan LDR, perintang percahaya ya. Transistor dan litar menyebabkan diod pemancar LED menyala apabila keadaan gelap. Yalah, kata gelap buat apa nak menyala mentor kan? Seorang juruteknik ingin sebuah kipas berlabel 240 volt 100 watt dalam sebuah bilik dihidupkan secara automatik apabila bilik itu panas ya. Cadangkan pengubahsuaian boleh dilakukan pada litar dalam rajah D untuk membolehkan kipas hidup secara automatik apabila bilik itu panas ya. Okay, kalau yang ni ya, litar ni mentor akan menyala lah bila malam ya, bila gelap ya, bila malam ataupun gelap ya. Gelap mungkin hujan dan sebagainya. Kan ini nak tukar ya. Supaya ya dia dapat meletakkan ya, dia nak pengubahsuaian ya, supaya kipas boleh hidup secara automatik ya. Kita tengok soalan ni. Dia nak kipas hidup secara automatik apabila bilik itu panas ya. Kipas tu hidup. Ni dia punya kemahuan lah ya. Yang ini kita tak boleh buat sebagai reason ya, sebagai sebab itu panduan soalan kita. Okey, lukiskan litar pengubahsuaian dia ya. Seterusnya dia kata nyatakan dan beri penerangan tentang pengubahsuaian itu berdasarkan aspek-aspek berikut. Komponen-komponen elektrik yang menggantikan LED dan perintang, perintang percahaya dan litar, dan kedudukan komponen elektrik dan litar itu 10 markah ya, gambar rajah dan juga pengubahsuaian dia. Macam mana kita nak letak ya? Kita nak LDR ni tukar pada perintang apa, dan adakah masih kedudukan yang sama ataupun sudah berbeza ya. Itu yang kita nak tengoklah ya. Nak gantikan LED, sebab LED dengan perintang percahaya itu untuk lampu lah ya. Sekarang ni kita nak kipas ya. Kipas dalam keadaan panas, maknanya dia boleh sensor suhu ya. Jadi memang kita kena tukarlah LED dengan perintang percahaya dan bagaimana kedudukan dia ya. Jadi kita tengok skema jawapan dekat sini. Okay, ni skema dia ya. Okay, ni lukisan dia lah ya. Jadi kita gantikan ya termistor tu dengan perintang percahaya seperti gambar ni kelas. Tetapi kedudukan dia dah berbeza. Kalau kamu tengok yang asal dia LDR duduk bawah, kita tapak. Sekarang ni kita tukar dengan termistor. Termistor adalah perintang suhu. Jadi kedudukan ni berada di bahagian atas di pembagi voltan. Okey, litar tapak ni kita tukar dengan R1. Perintang tadi kita masih ambil, kita letak di bahagian bawah. Atas kita letakkan perintang percahaya. Okey, LED ni dah tentu kita kena gantilah ya. Kita kena gantikan dengan kipas. Oleh kerana kipas perlukan berkawatan yang tinggi, maka kita letaklah geganti. Ini gambar-gambaran dia. Secara keseluruhan lukisan yang sepatut kamu lukis ya. Okey, penerangan dia ada kat bawah ni. Okey, yang ni bahasa Inggeris lah ya, bahasa Melayunya ini ya. Okey, kedudukan LDR cikgu dah cerita dah sebenarnya secara am ya. Kedudukan LDR digantikan oleh R1. Jadi LDR di bawah kan. Okey, gantikan dengan R1. Dan kedudukan asal R1 ke atas ni kita tukar dengan perintang percahaya ataupun dia panggil termistor. Boleh ya. Termistor dalam bahasa Melayu, termistor ataupun perintang suhu, bukan cahaya, perintang suhu ya. Dia akan sensitif pada haba lah ya. Jadi tukar R1 duduk bawah. Okey, LDR ni kita ganti dengan perintah suhu ya, ataupun termistor dia duduk atas. Okey, inilah penerangan dia ya. Okey, LED ni kita gantikan dengan switch. Tempat dia ni kita gantikan dengan switch geganti. Dan kita sambungkan switch geganti ni ya secara bersiri dengan kipas. Ya, nampak sini. Kipas itu sambungkan secara bersiri dengan switch geganti di litar sekunder. Inilah kelas ya. Ni kipas ya. Okey, sambungkan dengan switch geganti. Switch geganti ni dia duduk
di tempat LED. Okey. Okey, apa berlaku penerangan dia pula apabila suhu tinggi, adanya perubahan haba panas ya, perubahan haba, ada kenaikan suhu ya. Okey, maknanya ada peningkatan suhu lah ya. Apabila suhu tinggi ya, rintangan thermistor ni dia jatuh dengan banyak, sebab tu dia peka pada suhu. Macam perintah peka cahaya lah, bila ada cahaya rintangan dia jatuh. Thermistor pun sama. Apabila ada kenaikan suhu, maka rintangan dia jatuh mendadak. Maknanya kalau dalam keadaan sejuk, rintangan dia tinggilah. Ya? Suhu rendah, rintangan dia tinggi. Dalam keadaan normal sekarang lah kan. Tapi bila ada peningkatan suhu, rintangan dia jatuh mendadak. Ya? Jadi apabila suhu tinggi, rintangan jatuh dengan banyak, ini menambahkan voltan tapak yang melintasi R1. Ya? Jadi bila rintangan dia jatuh, ya, tadi suhu tinggi rintangan jatuh kan, thermistor tadi kan, okey. Bila atas ni suhu tinggi, cikgu lukis baliklah ya, rintangan dia jatuh, maka rintangan thermistor ni compare dengan R1, okay, ni kita dah letak R1 tadi, compare dengan R1 ni dia jadi tinggi kelas, sebab kita compare dengan rintangan perintah peka suhu ataupun thermistor. Okey ya, R tinggi dia akan menyebabkan voltan tinggi. Voltan tinggi dia akan menyebabkan transistor dihidupkan. Okey. Pak habis ganti tinggi, rintangan thermistor jatuh dengan banyak, ini menambahkan voltan tapak yang melintasi R1. Inilah nilai yang kat bawah ni, di bahagian bawah ni. Ya, bahagian bawah ni rintangan dia tinggi, voltan dia tinggi, ya. Bila voltan tinggi, maka tak ada masalah lah kelas, ya. Transistor dihidupkan, ya, nampak transistor dihidupkan dan arus pengumpul mengalir melalui gegelung geganti untuk menghidupkan kipas. Itu cerita dia. Jadi kamu kena faham tentang keadaan transistor ni, antara pembagi voltan iaitu nilai objek ataupun elektronik yang diletak bahagian atas dan bahagian bawah. Okey. Dan kesan dia. Sebab yang penting dekat litar tapak ni rintangan dia mesti tinggi, baru voltan tinggi, maka transistor hidup, switch geganti hidup. Switch geganti pula dia berfungsi ya, membekalkan arus yang besar pada litar sekunder, nampak 240 volt, maka hiduplah kipas. Itu tujuan switch geganti lah ya. Dia boleh memberikan bekalan kuasa yang tinggi pada litar kedua dia, litar tapak dia ya. Litar sekunder dia. Okay, itu yang penting yang kamu faham ya. Walau macam mana pun dekat litar tapak ni mesti ini keadaan dia, rintangan tinggi, voltan tinggi, transistor dapat hidup. Okey? Alright. Jadi kita soalan. Okey, dah habis dah. Kamu mesti tertanya-tanya ya, kenapa ada rintangan kat sini dekat transistor. Okey, rintangan dekat R2 ni sebenarnya berfungsi untuk menghadkan ya arus tapak. Ya, kita tak nak arus yang besar sebab arus tapak yang besar dia akan mempengaruhi pada arus pengumpul. Okey? Jadi arus tapak kecil, arus pengumpul dah besar berkali ganda. Bayangkanlah kalau arus tapak ni besar, apa berlaku pada litar kedua. Okey? Okey. Jadi itu kita tak nak lah, nanti jadi short circuit pula ya. Okey, habis dah soalan esei ni. Sebab ya 10 markah ni saya rasa gambar saja dah berapa markah dah ni. Kamu boleh dapat sampai 6 ya. Kamu lukis thermistor, perintah ni dah tukar kedudukan. Kamu lukis geganti, kipas ya. Ni semua dah markah dia ya. Dan penerangan maka dapatlah 10 markah. Okey. Okay, seterusnya kita tengok soalan nombor 2 ya. Kalau soalan nombor 1 ni dia lebih soalan dia lebih terbuka sebab kita cari idea aplikasi kan. Okey, yang ni lebih mudah lah sebab dia dah ada dalam bentuk jadual ya. Okey, rajah menunjukkan 4 litar elektronik K, L dan M dengan L, M dan N dengan spesifikasi yang berbeza. Anda dikenaki menentukan
lita elektronik yang paling sesuai untuk menyalakan ketiga-tiga lampu yang bernilai, lampu jalan 100 volt 60 watt secara automatik dengan kecerahan normal apabila dalam keadaan gelap. Okey. So itu yang kita nak lah. Yang mana satu. Ni lampu jalan. Lampu jalan dia memang ada sensor dia. Jadi ni dia dah bagi guide kat bawah ni. Kaji spesifik dia. Spesifikasi dia. Iaitu kedudukan pelintang PPC, peka cahaya, penyambungan bateri dan susunan lita lampu-lampu jalan serta penggunaan suis geganti dalam lita. 10 markah Okey. Soalan isi lah. Okey, seterusnya jadi apa perlu kita buat? Okey, di sini cikgu bagilah skema dia. Terus kita buat dalam bentuk jadual Okey. Jadi apa-apa sebenarnya sebelum kita tengok skema ni sebenarnya apa-apa kamu boleh okey. Jadi bagaimana kita nak jawab soalan ni Jadi kita tengoklah perintah peka cahaya ni duduk atas ke, duduk bawah ke. Lepas tu mentol ni kita sambung ni sesiri, ni selari apa lagi? Perlu tak suis geganti nampak? Kedudukan perintah peka cahaya, penyambungan bateri, penggunaan suis geganti Sebab kita lampu jalan banyak lampu tu nak guna Lampu ni pula besar 100 watt, 100 volt 60 watt. Kalau ada perlu ke suis ganti nampak macam perlu je kan lita tapak macam saya cerita tadi lah kita kena pastikan lita tapak pula pembagi dari segi pembagi voltan dan kesan dia pada lita tapak. Kita kena pastikan di bahagian bawah ni lita tapak ni, bahagian bawah ni kelas mestilah rintangan tinggi, voltan tinggi, maka transistor dia akan dihidupkan ataupun switch on. Dia jadi switch on. Okey, kalau kamu dah faham apa yang cikgu cerita sebelum ni, tak ada masalah lah Okey, kita tengok skema dia lah. Okey. PPC perintah peka cahaya kita sambung kat bahagian bawah. Kalau termistor kita sambung kat atas. Perintah peka cahaya kita sambung kat bahagian bawah maknanya kalau yang gambar pertama kedua ni dah tak ada. Jadi sebenarnya kalau tak ada kelas tak payah tengok lah sebab ciri dia tidak memenuhi kita nak Jadi kita tengok letak L dengan N je. Okey, nak memudahkan kita lah So PPC disambung ke lita tapak. Okey, dua-dua gambar ni ada betul Oh, kalau ikutkan satu gambar je lah kan. Ini pun tak ada dah dah nampak dah kat sini. Ni pun PPC ke atas Okey, cikgu dah pangkas siap-siap dah. Okey, tak apa Okey, PPC disambung ke lita tapak. Okey, kenapa? Supaya voltan tapak bertambah apabila keamatan cahaya rendah. Okey. Voltan tapak besar. Dibagi jawapan lain lah. Sebenarnya reason boleh banyak lah. Mana-mana kita boleh tulis, bukan tulis semua Voltan tapak bertambah apabila keamatan cahaya rendah. Okey, satu. Voltan tapak besar. Satu. Voltan tapak mengalir arus dia dan transistor dihidupkan Macam mana kat bawah ni dia boleh hidup? Biasanya macam termistor tadi kat atas. Sebab termistor tadi function dia bila panas. Dia suhu tinggi, rintangan jatuh Tapi mentor kita buat apa kita nak pasang siang kecuali rumah kita gelap lah Ni lampu jalan di luar kelas, cahaya matahari dah ada Memang biasanya orang pasang lampu pun pada waktu malam pada waktu gelap, keadaan gelap. Okey. Jadi maknanya kita dah tahu perintah peka cahaya PPC ni kelas PPC dia sensitif pada cahaya. Ada cahaya je maka rintangan dia drop, jatuh. Tapi kalau dalam keadaan gelap rintangan dia sangat tinggi. Kamu kena ingat ni. Dia punya function ni. Okey, perintah peka cahaya, ada cahaya rintangan dia jatuh. Gelap rintangan dia sangat tinggi. Kalau termistor sama bila ada suhu
rintangan dia jatuh. Okey, suhu dalam keadaan sejuk, rintangan dia tinggi. Okey, sejuk biasa orang tak pasang kipas lah. Hari sejuk buat apa nak pasang kipas ya. Jadi function dia macam mana? Sebab tu kita letak kat bawah ya. Sebab kita sekarang nak dia berfungsi dalam keadaan gelap ya. Saya tak ada orang nak pasang lampu hari siang ya. Mesti dalam keadaan gelap. So gelap ya, bila gelap ya, rintangan dia tinggi. Rintangan tinggi, kita nak rintangan tinggi kat litar tapak kan? Okey, rintangan tinggi, voltan tinggi. Voltan apa? Voltan kat tapak ni lah. Voltan tapak tinggi, maka transistor kita hidup. Ni ada cerita kat sini. Voltan tapak bertambah apabila keamatan cahaya rendah. Okey. Nilai voltan tapak tu besar. Arus dia boleh mengalir. Transistor dia boleh hidup. Okey. Ni dia buat ringkasan ayat lah. Boleh buat ayat sikit lah ya. So ini poin-poin dia kelas. So satu markah kamu pilih. Yang kedua sebab dia ya. Okey, seterusnya penyambungan bateri. Penyambungan bateri ni sebenarnya antara transistor dengan terminal bateri ni lah. Kita nak tahu kan, kita ajar nak tengok dia arus mengalir ke tidak. Sebenarnya memang dia ada kaitan dengan kita sambung. Sebab transistor ni dia adalah gabungan ya. Semikonduktor jenis N dengan P ya. Kamu betul tak sambung dia? Nak tahu betul tak betul, tengok anak panah je kelas ya. Nampak terminal positif disambungkan kepada apa ya? Disambungkan kepada litar pengumpul. Okey, kita tahu kat bawah ni, transistor kamu kena tahu asal dia. Bawah adalah IE pengeluar, litar pengeluar. Ini IB ya, untuk arus tapak. Dan ini adalah IC, kolektor atas. Jadi kita nampak kat sini terminal positif kita sambungkan kepada pengumpul. Ya, arus pengumpul. Betul lah ni. Sebab arus akan boleh mengalir ni. Nampak dia boleh mengalir direct. Dia boleh mengalir juga kat belakang ni ya. Jadi bila disambung betul supaya arus mengalir lah. Kalau kamu nak habiskan ayat dia boleh juga ya. Terminal positif disambungkan kepada pengumpul, terminal negatif disambungkan kepada pengeluar. Bawah ni pengeluar kelas ya. E pengeluar, emitter pengeluar dulu, tapak pengumpul, kolektor. Okey, yang ni kamu dah belajar asas dalam RBT ya, tentang litar elektronik seperti transistor. Okey, dari segi susunan mentol lampu jalan, tentulah kita nak yang selari. Kenapa nak yang selari ya? Supaya satu rosak, yang lain masih lagi function. Sebab dalam litar selari dia ada banyak laluan arus. Jadi senang, tak ada efek pada yang lain. So ni dah semua markah ke-6 lah ya. Ni markah kedua, sambungan terminal, sebab dia. Okey, mentor yang ketiga, yang kelima, dan dia punya sebab adalah yang ke-6. Okey, nak geganti ke tidak? Tu maksud dia. Sebab ada litar tak ada ganti, ada litar ada ya. So kalau kita tengok mentor tu nilai voltan dia tinggi, dah tentu kita nak geganti lah ya. Kita nak geganti, ada sambungan geganti, nampak switch geganti digunakan supaya litar sekunder dihidupkan ya, ataupun supaya elektromagnet akan menghidupkan litar sekunder. Elektromagnet litar ni lah kelas, litar keseluruhan ni lah. Okey, litar keseluruhan ni. Okey. Tu sebab dia memang perlu geganti ya. Jadi nampak jelas lah kat sini ya. Pemilihan kita apa ya. Okey, di sini disalah lah, tiba-tiba pilih A. Mana ada A? Kita ada K, L dan M. Okey, betul kan ya? Sebenarnya di sini bukan A, di sini adalah kita pilih L. Kat sinilah yang cikgu duduk bulat bertadi lagi ya. Okey, dah tentu jawapan dia adalah N. Okey, betulkanlah ya. Sebab ni skema ni salah lah ya. Ni saya tak boleh betulkan sebab dia dalam bentuk gambar ya. So yang ni ya, pemilihan dia adalah litar L kerana ya, PPC disambung pada litar tapak. Okey, terminal positif bateri disambung pada pengumpul. Mentor disusun secara selari dan switch keganti kita gunakan. Ni ayat keseluruhan lah. Sebenarnya kalau kamu dah betul keempat-empat ciri tadi, keempat-empat ciri ni kamu dah dapat markah ke-10. Okey, tapi nak lengkap lebih jelas lagi, kita masuk saja ciri-ciri yang ada tanpa sebab dia ya, sebagai markah yang ke-10. Tak ada masalah ya. So cukuplah markah ke-10 untuk soalan esei. Okey, seterusnya ya.
Kita tengok soalan 2015. Okey, last soalan ya. Rajah menunjukkan satu litar amplifier. Terangkan bagaimana litar itu berfungsi sebagai amplifier. Amplifier ni penguat arus. Ya. Jadi bagaimana dia berfungsi. Okay, kita tengok skema kat sini. Okey, dia terus pergi soalan B lah. Ya. Jadi, kamu boleh baca penerangan cikgu kat sebelah ni. Ya. 4 markah. Ya. Pertama, mikrofon dia akan menukarkan. Ya. Tertinggal pertanyaan. Mikrofon akan menukarkan gelombang bunyi kepada arus ulang alik yang mengalir melalui kapasitor. Ni kita ada mikrofon. Okey. Mikrofon ni dia berfungsi bila kita bercakap lah. Ya, dia tukarkan gelombang bunyi daripada kita kepada arus ulang alik yang mengalir melalui kapasitor kat tepi ni. Okey, arus ulang alik ini bergabung dengan arus tapak untuk membentuk arus tapak yang berubah-ubah. Kita sini sikit dah nampak. Okey. Okay, arus ulang alik ni, kita dah dapat arus ulang alik ya, yang lalu kapasitor tadi. Dia bergabung ya dengan arus tapak untuk membentuk arus tapak yang berubah-ubah di kawasan litar tapak ni lah. Okey. Jadi transistor ni pula akan hidup ya. Dia akan menguatkan arus ya. Jadi kita tahu satu perubahan kecil pada arus tapak kat sini akan menyebabkan perubahan besar pada litar ataupun pada arus pengumpul. Ni litar tapak kelas. Macam biasalah bawah ni ya. Ni litar pengumpul ya, arus pengumpul. Jadi pembesar suara ni dia akan terimalah arus ulang alik tadi yang besar dan menukarkan bunyi yang lebih kuat lagi. Okay, itulah cara kerja dia ya. Bermula daripada mikrofon, ditukar gelombang bunyi pada arus ulang alik, lalu dekat kapasitor, bergabung dengan litar tapak, arus tapak ya. Transistor hidup ya. Melalui transistor, dan kita tahu transistor ni dia boleh berfungsi sebagai penguat arus, di mana dengan arus tapak yang kecil kita akan dapat nilai arus arus pengumpul yang berkali ganda. Jadi pembesar suara ni dia menguatkan lagi bunyi tadi ya. Itu cara kerja dia. Seterusnya C, rajah 12.3 ya, menunjukkan sebuah litar sistem penggera kebakaran yang tidak lengkap ya. Fita dah silap kat situ ya. Sebuah sistem penggera ya. Jadual 12 menunjukkan 4 sel komponen elektronik yang digunakan untuk melengkapkan litar ya. Okey, dia bagi gambar kat bawah ni lah. Untuk kita pilih lah ya. Anda dikehendaki menentukan sel komponen elektronik yang paling sesuai yang boleh menyebabkan sistem penggera kebakaran itu berfungsi, dan terangkan kesesuaian setiap komponen elektronik dan tentukan set komponen elektronik yang paling sesuai. Okey, ni soalan terakhir lah ya. Ni yang dia bagi untuk kita lengkap kat sini. Kita nak guna yang mana ya? Nak ikutkan sini untuk penggera kebakaran. Nak guna perintah pakai cahaya ke? Nak guna termistor ya? Sudah kata tadi perintah pakai cahaya untuk mentol biasanya ya. Kita nak ada mentol tu berfungsi. Kalau termistor dia melibatkan haba ya. Jadi kat sini saya rasa kamu dah tahu dah ya. Kita nak guna kapasitor ke perintang ya, dekat LM. Okey, LM ya. Dekat NO. NO tu nak guna apa? Ya, nak guna alarm ke, nak guna LED ya. Ke terminal PQ kita sambunganlah. Tengok sambungan dia ya. Terminal positif ke negatif pada pengumpul ataupun pengeluar ya. Okey. Di sini dia cerita secara perkataan ya. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, terminal JK. Mana JK? JK duduk mana? JK duduk atas. Oleh kerana kita ni melibatkan penggera, dah tentulah kita pilih termistor. Cikgu dah tulis kat sini, termistor. Di sini kita letak termistor kelas ya. Kita tengok penggera kita dah tahu dah ya. Penggera kebakaran takkan nak pilih perintah peka cahaya. Perintah peka cahaya dia lebih kepada mentol sebab melibatkan cahaya, nama dah cahaya. Termistor ni dia melibatkan suhu ya. Jadi dekat JK ni kita letaklah termistor. Alat kita nak ya.
Thermistor digunakan sebagai pembagi watan dekat JK. Kenapa? Apabila kebakaran berlaku, rintangannya menurun menyebabkan pertambahan beza keupayaan di litar tapak. Okey ya. Bila ada kebakaran, okey, maknanya peningkatan suhu. Rintangan dia jatuh. Rintangan ni compare dengan rintangan bawah, rintangan ni tinggi. Rintangan tinggi, okey, rintangan tinggi di bahagian litar tapak, maka watan tapak pun tinggi. Maka transistor hidup. Ni kan cikgu dah cerita banyak kali tadi. Dan dia berfungsi. Okey, itu sebab dia. Okey, seterusnya kita nak sambung dekat LM. Ni LM ni. Okey, kalau kita tengok dia nak bagi perintang ke ataupun kapasitor ya. Ya. Perintang atau kapasitor kita pilih. Okey, dah tentulah kita pilih perintang. Kenapa nak pilih kapasitor? Kapasitor ni dia meratakan arus. Ya. Tujuan letak sini perintang ni sebenarnya kita nak menghadkan arus yang mengalir kepada transistor di litar tapak ni lah. Ya. Jadi kita akan pilih perintang lah seperti jawapan kat sebelah. Jadi dia dapat mengawal arus tapak. Arus tapak ni kita kena kontrol ya kelas supaya dia tidak terlampau tinggi ya. Menyebabkan sebab arus tapak kita tahu IB yang kecil ya, IB kecil, IC kolektor, di sini kolektor berganda, berkali ganda. Okey, jadi tak perlu banyak. Okey, dekat NO ni pula kita nak pilih apa ya? Jadi kat sini kita pilih, kalau kita tengok gambar rajah dia antara penggera dengan LED, dah tentulah kita pilih penggera ya. Sebab ni untuk kebakaran. Senang pun soalan ni ya. Gambar yang menakutkan ya. Penggera ataupun LED lampu ya, penggera lah ya, supaya ya penggera ni akan menyala dan bunyi isyarat akan dikeluarkan untuk memberi amaran pada orang ramai. Dia akan keluarkan bunyi lah. Kalau lampu, kalau orang tidur, siapa yang nampak ya? Itu masalah dia ya. Jadi penggera ni bunyi ya. Jadi itu akan menyebabkan orang sedar tentang amaran kebakaran. Okey, seterusnya pilihan untuk bateri tak ya. Okey, pilihan untuk bateri ni kalau kita tengok gambar dia bagi, sama ada nak guna bateri 1 ataupun 2 ya. Tapi cikgu tengok dari segi sambungan pun macam ada yang tak kena juga kan ya. Okey, dah tentu kita pilih 2 lah, 2 sel ya. 2 sel maknanya yang X ataupun Y. Okey, sebenarnya sambungan pun kena betul ya. Tadi kita pilih mana tadi? Kita pilih thermistor. Okey, mana thermistor yang ni? Yang ni. Okey, betul kita pilih perintang, kita pilih penggera. Okey, sel, ni pun 2 sel, ini pun 2 sel. Okey, kalau kita tengok X ni semua ada. So, memang kita akan pilih X lah ni. Ya, kita pilih 2 sel sebab transistor yang digunakan adalah jenis NPN. Terminal pengumpul mesti disambungkan kepada terminal positif. Sebab kita nak tengok ni ya. Sebab sambungan ni tak sama ni. Kita nak pastikan ya arus boleh mengalir lah ya di dalam keadaan pincang depan ya. Kalau kita tengok positif di bahagian atas. Okey, dia sambungkan positif kat sini ya. Ni positif, ni negatif, ni bawah, ni atas. Okey, terminal positif disambung pada pengumpul. Betul lah bahawa arus boleh mengalir ya. Okey, betul lah sebab dia NPN. Kalau benda dia terbalik, negatif kat atas, positif kat bawah, dia pergi ke bawah ni dah songsang, tak boleh. Jadi kamu kena tengok juga sambungan dia ya. Positif disambung pada pengumpul, negatif disambung kepada pengeluar. Sebut salah satu dah memadai dah ya. Jadi dah tentulah pilihan kita adalah set X. Okey. Kita gunakan thermistor ya, sebagai pembagi watan. Kita gunakan perintang di antara sambungan dia ya. Disambung antara L dan M, kita pilih penggera dan kita pilih 2 sel bateri. Okey, cukuplah 10 markah. Setiap satu ni pilih ciri penerangan 2 markah. Semuanya lengkap bila kita pilih yang terakhir, markah ke-9, yang last sekali, markah ke-10. Ingat, pilih jangan pilih awal ya, pilih last sekali ya. Setelah habis 4 ciri, barulah kita pilih dan kita berikan senaraikan kembali ciri yang kita tulis tadi sebenarnya ya. Okey, habislah soalan kita ya. Itu saja daripada cikgu ya. Terima kasih sudi menonton.